Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Karim wa ala alihi wa ashabihi kiram. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin وفقنا في الدين وعلمنا التعويل واهدنا إلى صراطك المستقيم يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم بارك لنا في شهر رمضان وبارك لنا في ليلة القدر في هذه السنة في كل سنة. ربنا Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qul Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis shalah Alhamdulillah, pertama-tamanya dan buat selama-lamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan kasih dan sayang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saat ini dan ketika ini kita masih diberi keupayaan, peluang dan ruang oleh Allah Subhanahu wa taala, bahawa sesungguhnya dalam perjalanan kehidupan kita ini kita masih diberi keupayaan, masih diberi peluang dapat menumpang lagi atas muka bumi ini sebelum kita dijemput oleh Allah Ta'ala untuk kembali kepada buat selama-lamanya. Ibu dan bapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur kita kepada Allah kerana dalam perjalanan hidup kita ini kita masih diberi keupayaan, diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala, bahawa sesungguhnya dalam kehidupan kita ini kita diberi sehat dan dapat melaksanakan amal ibadah, terutamanya puasa yang kita jalankan sekarang ini. Kerana disebutkan dalam kitab Latiful Al-Ma'arif, disebut oleh Ibnu Rajab
rahmatullah alaihi membawakan perkataan Ibnu Hubairah menyatakan bahawa sesungguhnya apabila ada satu malam ganjil dari 10 malam terakhir bulan Ramadan bertepatan dengan hari Jumaat, maka malam itu lebih diharapkan akan menjadi malam Lailatul Qadar. Tuan-tuan, kalau kita amati iki dino apa? Cuma akhir daripada Ramadan. Kita puasa 13 hari bulan, hari Selasa. Iki dino Jumaat. Jadi bila mana disebutkan oleh ulama menyatakan pada kita ini hari adalah merupakan hari Jumaat Ramadan yang ke-25, mudah-mudahan dengan apa yang disebutkan menjadikan diri kita ini orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, bila kita dengar macam juga Allah kasih ya Allah masih memberi kebaikan terakhir dan kehidupan aku bertemu dengan Ramadan Allah nikmat ya Allah. Sebab itu apa yang dimati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahawa sesungguhnya dikatakan menyatakan pada kita bahawa sebenarnya malam Lailatul Qadar itu berpindah tiada tetap. Ia pada malam yang tertentu, maka terkadang ia pada 21 dan terkadang ia pada 25. Demikianlah. Dan atas perkataan ini menjalani oleh orang Sufi ataupun menyebut mereka itu bahawa sesungguhnya kaedah yang disebutkan pada kita ni tuan-tuan, Lailatul Qadar, apakah yang nak kita buat? Sebab itu kita syukur kepada Allah bahawa sesungguhnya disebutkan oleh Nabi Rasulullah SAW bahawa sesungguhnya idza dakhala al-ashru wal akhiru min ar-Ramadan. Jelas Nabi mengatakan pada kita apabila telah masuk 10 yang akhir daripada bulan Ramadan, kita ni dah sampai penghujung bang. Dah sampai penghujung yang mana Ramadan nak tinggalkan kita. Sayang kita dekat Ramadan, kita tak tahu. Mungkin Ramadan yang kita buat ini hari Ramadan terakhir untuk kita belum tahu Ramadan akan datang. Namun kita mohon kepada Allah, kita doa kepada Allah, Allahumma barik fi Ramadan wa balighna fi Lailatul Qadri fi sanah wa fi kulli sanah. Inilah yang kita minta kepada Allah. Wahai Allah, Kau berkatilah aku di bulan Ramadan dan pertemukanlah kami ya Allah malam Lailatul Qadar pada tahun ini dan pada tahun akan datang. Inilah antara permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu tengok pada penentif masjid ini, Allahu Akbar, pagi tadi bermula ini malam Lailatul, maknanya malam diri sembahyang malam untuk itu pagi, malam pagi sembahyang subuh sambung lagi. Subhanallah. Jadi inilah antara perkara yang mana disebutkan oleh Nabi pada kita, sejauh manakah kita mengharapkan kemuliaan bulan Ramadan itu sendiri. Allah nak bagi kat kita, Allah sayang kat kita, tetapi sejauh manakah sifat diri hamba yang benar-benar mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedia maklum, kita ni dah dibacakan tiap-tiap malam, diberitahu, diberi peringatan
supaya kita ini jadi sifat diri orang yang meraih kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Allah dah beritahu, Allah dah rakamkan dalam surah Al-Qadr, menyatakan bahawa sesungguhnya Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nak turun ngomong kok, tapi orang lakoni, orang jadi opo-opo. Aku pula tadi jaga pagi-pagi ini. Oh paham tak paham kau punya pasal. Tanya Ustaz. Heran juga itu jaga. Kalau paham tak paham lagi. Kita ni tuan-tuan, Allah dah beritahu pada kita, kan? Inna anzalnahu fi lailatul qadr, bahawa sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu diturunkan Al-Quran. Allah tanya lagi, Lailatul Qadr khairun min alfi syahr. Maka Allah jawab bahawa sesungguhnya menyatakan pada kita, Allah tanya, wa ma adraka ma Lailatul Qadr, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Allah tanya, tahu ke ni akhir daripada Ramadan, sebelum akhir daripada Ramadan nak buat apa? Sebab itulah bagi orang yang diberi kasih sayang oleh Allah SWT, bagi orang yang sentiasa menyebut akan Allah, bagi mereka yang sentiasa merasakan kerinduan untuk bertemu dengan Allah, maka dia mempersiapkan dirinya untuk Allah dalam setiap apa jua keadaan. Sebab itu Nabi pesan kat kita ni, bila masuknya akhir daripada 10 hari Ramadan, aiqadha ahluhu, membangkitkan akan ahli keluarganya. Maknanya Nabi pesan kat kita ni, akhir Ramadan disuruh bangun semua ahli keluarga, orang kampung, orang kaman, suruh datang melakukan amal ibadah. Kalau dah program dekat masjid ni ada panitia mulai, ramai tak datang macam hari Jumaat, InsyaAllah ramai apa kita di ulama. Agaknya lah, kalau tak buat sport gawai, turu wai kerjaan ni. Allah dah beritahu kat kita. Allah beritahu, adakah kamu tahu apa itu malam Lailatul Qadar? Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dah kata 1000 bulan ni tuan-tuan, congaknya sebulan 30 hari, sebulan, setahun berapa bulan? 12 bulan. Jadi 1000 bulan. Bagi je lah berapa tahun? 83 tahun. Allah Akbar. Kalaulah bertempatan malam ni, ini malam 25 kan? Ini malam tadi, malam 25, daripada kita buka semalam petang, kan? Waktunya bila? Ini yang kena ada ilmu. Orang nak ibadah ni kena ada ilmu. Ojo kurmilu ikut tadi. Sebab itu, bila orang yang tahu tentang amal ibadah, dia akan cari kemuliaan yang Allah beritahu. Ini makin akhir Ramadan, ramai atau mau bang. Terawih mana lagi? Penuh tak pada hari Jumaat? Terawih malam tadi penuh tak? Penuh tak man? Penuh ruang basah tadi. Orangnya belum tentu. Allah tuan-tuan, Allah nak beritahu kat kita ni malam kemuliaan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maknanya kalau malam itu kita zikir, kita baca Quran, kita sembahyang, seolah-olah amalan kita ni 83 tahun, walaupun umur kita ni baru 50 tahun. Allah, zikirnya 83 tahun, baca Qurannya 83, sembahyangnya 83 tahun.
Kenapa Allah nak bagi hal yang demikian tuan-tuan? Kerana nak bandingkan kehidupan kita dekat dunia ini sikit, sekejap, masa yang tak lama, akhirat esok lagi lama. Kerana satu hari akan bersama 1000 tahun dunia. Itulah sebab Allah nak bagi kemuliaan pada kita, supaya kita cari kemuliaan tersebut, rebut peluang, jadikan kita ni bukan hanya sekadar kita, ahli keluarga kita. Sebab itu Nabi pesan, aiqadha ahluhu, bangkitkan ahli keluarga ni. Maknanya kalau bangkit ahli keluarga, contoh kalau masjid kot bapak wali, anaknya orang teko-teko sedang rumah tunggu lagi, macam mana? Inilah kita kena ubah sikap kita ni tuan-tuan. Kan? Pula dah cuti ni, hari Jumaat ni dah cuti dah. Yang kedua, ya kita ni aja semua sesuai. Tapi yang muda tu mana pergi? Yang umur 30-an, 40-an, yang 20-an mana pergi? Sepatut inilah yang kita jadikan. Selama mana kita ni belajar ilmu, selama mana kita tahu tentang agama, bukan kita je nak beramal. Kita kena tanya balik. Setiap kali Ramadan, setiap kali pertemuan Ramadan tiap-tiap tahun, inilah uang kita je. Kita lagi nak masuk je ke? Pun belum tentu. Aku pun belum tentu lah. Nabi pesan kat kita ni, aiqadha ahlu, maknanya bangkitkan ahli keluarga. Kalau kita ada anak lelaki 10 orang, datang 10 ini di masjid. Kan dia cuti balik kampung ke, tak balik kampung. Kan? Macam mana tuan-tuan? Kadang-kadang kita ni Allah dah beri peluang kat ruang pada kita ni. Kadang-kadang kita tak nampak, tak sungguh-sungguh dalam melaksanakan amal ibadah kepada Allah. Kenapa? Kenapa? Ilmu. Sebab itu dalam melaksanakan amal ibadah kepada Allah ini perlunya ada ilmu. Maknanya dalam arti kata, kita rebut peluang yang Allah nak bagi kat kita ni. Jangan kita lepaskan peluang tersebut. Itu kita kena gunakan sebaik mungkin dalam melaksanakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita ni, ya Allah, bahkan kita tinggalkan peluang-peluang yang Allah nak beri pada kita. Sebab itu, ya Allah, sebab itu tuan-tuan, dalam arti kata, daripada petang semalam sampaikan terbit fajar, Allah utuskan malaikat nak dengar suara rintihan hamba-hamba-Nya. Tuan-tuan, kenapa? Allah beritahu pada kita pada ayat yang kelima, salamun hiya hatta matla'il fajr, sejahteralah malam itu. Maksud apa? Sejahtera malam itu bila lakunya malam, masuknya maghrib, kita buka, kan? Daripada kita buka malam terus sampai terbit fajar. Terbit fajar subuh, kan? Malaikat diutuskan oleh Allah untuk turun ke bumi. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan roh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Untuk mengatur semua urusannya apa tuan-tuan? Malaikat nak dengar tuan-tuan, malaikat nak dengar hamba-hamba Allah yang merintih dengan Allah. Selama mana sebulan ini yang Allah beri peluang, ada tak di kalangan hamba yang benar-benar untuk raih kasih sayang Allah? Ini benar. Dalam perjalanan hidup kita ni, kita nak hidup tak berapa lama yang Allah izinkan, kan? Yang kita rancangkan, inilah waktunya. Kita minta Allah, ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, dalam perjalanan kehidupan aku ni, ya Allah, aturkanlah kehidupan aku tak mampu, ya Allah, aku tak kuat, ya Allah. Kalau itulah yang kita minta, dan Allah aturkan kita dengan kehidupan kita ni, Allah sukseskan hidup kita bagaimana? Allah aturkan, tiba masa sembahyang, kita sembahyang, tiba masa kita zikir, kan? Tapi kalau orang yang tak minta, iskono syaitan karepet dewe, itu yang kadang-kadang hidup tak sempat
sempat pergi masjid, tak sempat nak belajar, tak sempat nak cari ilmu. Iya tuan-tuan, berapa ramai ni? Kita tanya balik. Sedangkan Allah beritahu kepada kita ni, Allah turunkan malaikat supaya kita ini jadikan sifat orang yang nak meraih kasih sayang Allah. Kita nak hidup panjang, bukan hanya sekadar hidup dunia, kita nak hidup akhirat. Bagaimana kehidupan kita di surga sana? Bahagia tak seperti mana kita bahagia hidup kat dunia ni? Ini persoalannya ini. Sebab itu, ini kasih sayang Allah. Allah beritahu kepada kita. Sebab itu, malaikat turun ini dengan izin Allah Ta'ala. Ini maknanya malaikat merayakan hari rayanya turun ke bumi. Tak? Maknanya Allah SWT beri tugasan kepada malaikat ni. Dia beraya sebenarnya. Rayanya malaikat itu telah diaturkan oleh Allah Ta'ala. Istilah kata efektifnya itu dah diaturkan. Malaikat turun bumi nak dengar setiap rintihan hamba-Nya. Ini dengan Allah macam mana? Malam ini hari, adakah kita ini bermadu kasih dengan Allah? Kenapa? Perintah. Kalau orang tahu ni tuan-tuan, malam bermadu kasih dengan Allah, tahajud, takbir, kan ni perintah. Walaupun kita anggap itu sunat. Alah kalau kita bercakap, alah kan berkata sunat tok, kahwin pun rokok. Juga. Dia cakap sunat buat apa-apa, tak buat pun tak apa. Itulah sama-sama tua pun seorang sembahyang sunat. Jika tangi begini, orang tangi nguyuh, doktor nguyuh. Ngomor kerjaan ni. Tapi betul bang, kalau bangun kadang-kadang tidur ni. Dalam tidur, kita nak kencing je. Orang yang sakit kencing manis tuan-tuan, kalau dia tak jaga sungguh, itulah kejadian. Tidur 1 jam, bangun kencing. Kan tidur lagi 45 minit kencing lagi. Itu penyakit. Jangan sampai macam itu tuan-tuan. Jangan sampai macam itu. Kenapa? Itu tanda orang dah kena kencing manis. Pasal apa? Ini pengalaman aku sendiri. Tak tahu kumis kita. Kan? Aku dulu bila zaman muda, semua sedap makan. Pangan mau kosongnya pangan. Kan? Makan sedap aja kan. Kasih ni makan. Tapi alhamdulillah Allah beri peringatan pada aku umur 50 tahun. 42 kan. Kena kencing sampai terang. Tapi alhamdulillah Allah bagi sihat. Ya tak? Jangan kita rasa kita sakit, jadi orang sakit. Memang mesti terus jadi orang sehat. Kita tunjuk kita ni sehat. Inilah peluang yang Allah beri. Ya Allah, kalau kau beri penyakit pada aku, ya Allah, kau yang Maha Penyembuh, ya Allah, aku mohon kepada kau, ya Allah. Kita minta. Kawan aku bagi umur 45 tahun, pejabat hakim kakak. Umur 25 tahun, tengah duduk ke hospital lagi. Kan? Bacaan dalam apa pun 199 bawah 133. Orang sampai sekarang belum tahu pasal apa. Sahabat kita tahu pembunuh darahnya pecah. Allah Akbar. Hukum boleh tahu. Sebab itu Allah, ini kerja Allah. Dan kalau kita kasih dengan Allah, kalau kita rindu dengan Allah, kalau kita dekat dengan Allah, Allah Maha kasih kepada hamba-Nya. Walaupun kau diberi musibah apa sekalipun, tetapi sejauh manakah niat hamba itu sendiri. Kalau dia minta sihat, walaupun dia sakit. Ya tak? Kalau kau kirakan aku ni, aku tahun 40, sekarang dah 53. Berapa tahun aku sakit kerja mana? Tapi alhamdulillah, jumpa kawan ni, mana aku tengok kau sehat aja. Alhamdulillah. Itu antara doa yang Allah beri pada kita. Kau tengok sakit, makan langsung, makan caci wong ni. Alhamdulillah, jika aku dah 53 cakap muda lagi, kan sehat kan? Ya alhamdulillah. Ini tuan-tuan, jadi dikatakan tadi Allah beri kasih sayang kat kita, jangan lepaskan peluang. Kan?
Allah nak mendengar akan rintihan hamba-Nya yang sentiasa menyebut-nyebut akan nama-Nya, yang sentiasa minta kepada-Mu. Syarat. Syarat dia ada. Syarat ni, sifat dari hamba itu mesti dia kena minta kepada Allah, supaya dalam erti kata tadi kita ni sentiasa memanggil-manggil akan nama-Mu. Allah pun beritahu juga dalam Al-Quran, dalam surah Surah Al-Baqarah ayat 186. Allah kata apa? Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Allah ajar kita ini. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarshudun. Allah beritahu kepada kita, wahai Muhammad, apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, maksudnya dalam erti kata kita ni suruh dekat dengan Allah, sentiasa dalam erti kata dalam hidup kita ni mengharap akan segala-galanya kepada Allah. Jangan jadi manusia yang sombong. Sebab itu Allah beritahu kepada kita, Allah bertanya akan hamba kepada Allah, wa idza sa'aka ibadi, apabila hamba-hamba bertanya tentang-Mu wahai Muhammad, tentang aku, beritahulah, fa inni qaribun, sesungguhnya aku ni dekat. Allah beritahu aku ni dekat. Dekat kita dengan Allah bagaimana? Sifat diri kita itu jadikan aku untuk sentiasa merayu-rayu, mengadu kasih dengan Allah. Sentiasa dalam kehidupan kita, dimulakan dengan hidup kita ni mula dengan Allah. Dan pagi ini, malam ini, hari pagi kita dah bangun pukul 3, pukul 4. Itu berkasih lah. Pagi kita dipanggil untuk melakukan amal sembahyang pagi subuh berjemaah, kita datang dapat diberi kesempatan. Itu pun tanda kasih sayang Allah Ta'ala. Selepas sembahyang kita diberi kasih sayang, kita dah dapat duduk majlis ilmu Allah. Kalau kita tak duduk macam mana kita tahu? Yung orang yang tak akan berdiri, yung orang dunia lagi. Carilah dunia sebanyak yang mungkin. Tak cari sebanyak apa cari, tapi jangan lupa bagian kamu di akhirat kelak. Sebab itu nak dekat dengan Allah, sentiasa dalam hidup kita ni jadikan sifat ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah beritahu pada kita bahawa sesungguhnya maka sesungguhnya aku berada dekat dengan mereka, aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada aku. Nampak tak? Jelas Allah sebut pada kita ujibu da'watad da'i idza da'an. Barang siapa yang nak berdoa, minta kepada Allah, sentiasa mengharap pada Allah, Allah kabulkan. Tapi rak lem dongo sembahyang, tahu sembahyang lamcing sembahyang lamcing. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Bangun terus go ni, kata sembahyang lamcing kan ni. Sombong, tak nak berdoa. Sedangkan Allah suruh doa, suruh minta. Tahu kita ni sebagai hamba Allah, maka jadi hamba itu kita minta. Kenal diri dia. Itu sifat yang sebenarnya kita ni hamba. Ini ya Allah, kadang-kadang jauh, tak minta pun. Kan? Tinggal sembahyang berjemaah lagi. Kan? Jadi urusan dunia yang sementara waktu yang sedikit, hanya sekadar kita tidur 8 jam, 5 jam ni kan, itu yang dikejar-kejar. Yang ini, yang mula-mula nak sembahyang tak dikejar. Tinggalkan sembahyang berjemaah, sanggup kejar yang dulu, kan rugi. Sebab itu sifat dari hamba ni, sifat yang benar-benar meraih kasih sayang Allah SWT, tuan-tuan. Sifatnya apa? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah beritahu kepada kita, aku kabulkan mereka yang mohon,
mereka yang minta dengan aku. Mana sifatnya, walaupun kau sebagai hamba, walaupun kau minta dengan aku, kena ada syarat. Allah kata apa? Fal yastajibu wal yu'minu bi. Ini dua perkara. Hendaklah mereka memenuhi perintahku. Fal yastajibu li. Maknanya apa? Dalam hidup kita ni, kita bertuhankan dengan Allah. Maknanya kita kena tunaikan segala perintah-perintahnya. Itu jadi sifat takwa. Menunaikan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Itu syarat. Maknanya kita ni orang yang kena menunaikan perintah, yang kena perintah. Jadi bila kalau kena perintah, sifatnya sami'na wa ta'na. Maknanya kena atur. Bila dipanggil, datanglah. Itu dipanggil Pak Bilal. Oh, sejak mendino atau mendino tiap hari. Pagi, tengah hari, petang, malam. Surah Najah dilaungkan. Seorang kelem tekor juga. Nah, macam mana? Ini anu. Kalau kita sifat diri hamba tadi, tak jadikan sifat orang yang menunaikan segala perintah Allah Ta'ala, maka kita ni Allah. Jadi dalam sifat diri kita tu bukan hanya sekadar menunaikan perintah, bahkan wal yu'minu bi, dan beriman kepada aku. Allah suruh kita beriman kepada Allah. Dengan sifat hal yang demikian, bila mana seorang itu menunaikan segala perintah Allah Ta'ala dan juga beriman kepada Allah, Allah menyebutkan agar mereka memperoleh kebenaran. Kalau kau tak beriman, kau tak cari, macam sahabat dulu tak betul. Hidup kita ni jadi ambil dunia semata-mata. Sebab itu syukur, alhamdulillah ni tuan-tuan, kan kita ni masih diberi keupayaan. Akhirnya Ramadan ini, mudah-mudahan Ramadan yang ke-20 ini merupakan 25 ini merupakan yang mana disebut ulama tadi, mudah-mudahan sebagai malam Lailatul Qadar. Jadi bila mana amalan kita itu supaya kita ni Allah dengar akan apa yang kita buat, apa yang kita ungkapkan, apa yang kita lakukan, Allah terima. Jadi kita ni kena buat amal lah. Kan? Allah sebut lagi dalam surah Al-Isra ayat 79, Allah kata apa? Aku kena berhenti pukul berapa? Sekejap lagi Sambiro Gini dia dah pukul 10 ni 5 10 berapa? 5 minit. Oh, 5 minit InsyaAllah. Jadi yang akhir dan ini yang akhir. Apa yang Allah nak sebutkan pada diri ini tuan-tuan? Kan? Tadi saya baca suratul Qad, tadi saya baca suratul Baqarah, ini suratul Isra lah. Dan apa Allah ingatkan kat kita? Apa yang Allah sebutkan pada kita? Wa minal lail. Daripada ayat atas 88. Itu 28. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Allah beritahu, dirikanlah solat sebaik matahari terbenam. Ini malam. Aqimis sholata liduluki syamsi. Syamsu ni matahari. Ila ghasaqil laili. Maknanya matahari terbenam malam. Maknanya kita kena faham sembahyang malam ni waktunya malam. Aqimis solat liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Dirikanlah solat sebaik matahari terbenam sehingga gelapnya malam. Maknanya kita ni disuruh diperintahkan oleh Allah tadi, sifat hamba tadi taat, bahkan mana kita ni sembahyang, kita masuk malam sembahyang, siangnya tadi kita pun buat juga malam diperintahkan lagi sembahyang, kan? Mana malam, masuk malam maghrib, isyak tu malam, disuruh, memang diwajibkan pada kita. Bahkan bukan itu saja,
Allah menyebutkan inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Kita sembahyang subuh ni tuan-tuan disaksikan. Sebab itu disebut innal Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Sebab itu Allah beranikan malaikat turun bumi ini nak lihat apa tu. Tengok dekat kunci ni ada tak datang, ada tak datang subuh, kan? Allahu Akbar. Maka amalan kita akan dibawa oleh malaikat kepada Allah Ta'ala sampai Sidratul Muntaha dipersembahkan. Ya Allah, Allah mendengar. Allah tu Maha tahu sebenarnya, tetapi Allah tu malaikat itu menyembahkan amal ibadah kita ini kepada Allah kerana disaksikan. Sebab itu Allah perintahkan lagi wa minal lail fata'addad bih. Ayat 79 dari surah Al-Isra. Dan apabila dan pada sebagian malam dirikanlah solat tahajud. Kalau kita faham solat tahajud ni wajib ke sunat? So, sunat ada, sunat muakkad. Tapi kalau orang yang tak faham, dia tak ada ilmu, dia tak belajar, dia tak mengetahui, itu yang kita sembahyang. Tak sembahyang pun tahu. Aku sembahyang subuh je dah cukup. Memang betul, saya tak nafikan. Tetapi melihat daripada ayat ini menyatakan pada kita, ini kan perintah. Sifat orang yang takwa itu, sifatnya tadi, kau mesti kena tunaikan perintah Allah. Wa minal lail, daripada sebagian malam. Mana wa minal lail, sebagian daripada malam. Mana masuknya malam, isya dan tak malam. Allah perintahkan lagi. Surah apa? Wa minal lail fatahajjad. Dirikanlah sebab solat sebagian malam. Apa dia? Dirikanlah solat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Maknanya Allah perintahkan pada kita ni nafilatan lak. Maknanya solat malam tambahan bagimu. Maknanya ini perintah. Allah suruh buat kita ni amal ibadah. Apatah lagi akhir Ramadan ini, bahkan kita kena pulun amal ibadah kita. Disuruh buat berapa banyak yang mungkin mengikut kemampuan kamu. Tak? Kalau boleh 10 rakaat, 10 rakaat lah. Kalau 12 lah, itu kemampuan. Paling kurang pun sekurang-kurangnya 2 rakaat. Jangan jadikan orang yang rugi, kan? Rugi apabila bertemunya Ramadan tetapi dia tak buat apa-apa. Sebab itu Allah perintahkan, ulama menyatakan pada kita, siapakah sebuah orang yang rugi bila bertemunya Ramadan, dia bangun malam sahur, dia bangun nak sahur, tapi dia tak buat amal. Tapi sedangkan tetapi dia tidak menunaikan sembahyang sunat walaupun 2 rakaat. Itu rugi. Jadi jangan sampai menjadi orang yang rugi selama-lamanya. Pasal apa tuan-tuan? Amalan Ramadan ini akan membawa pada amalan bulan-bulan yang lain. Kalau amalan Ramadan kita bersungguh raih kasih sayang Allah, kalau kita minta kepada Allah beri kekuatan dalam amal ibadah sepanjang hidup kita ni, Allah beri kuat. Tapi kalau Ramadan kita abaikan, bulan-bulan lain lagi pula mungkin kita tak mampu nak melakukan. Sebab itulah, jadikanlah sifat diri kita ini tadi orang yang nak sembahyang malam, kan? Allah perintahkan sembahyang tahajud. Kenapa tuan-tuan? Allah nak perintahkan kita. Kita ni kadang-kadang dalam perjalanan hidup kita, kehebatan dunia, kemewahan dunia, keagungan dunia, kita sanggup cari macam mana sekalipun. Nak jadi orang hebat, dan kita sanggup belajar jadi hebat, sampaikan PhD, MD, Master, tak apa lagi pun tak tahu. Sanggup orang belajar macam tu. Kenapa? Dunia. Tapi kenapa dan mengapa Allah nak beri peluang pada kita ni? Kemuliaan yang Allah nak bagi sebenarnya untuk apa? Allah menyebutkan bahawa sesungguhnya ayyar'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Kenapa ibadah tambahan tahajud itu
tambahan ibadah bagi kamu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Allahu Akbar. Allah nak muliakan kita ni kerana kita buat berusaha payah untuk malam, untuk mengadu kasih dengan Allah. Kenapa? Allah nak muliakan kita. Tak nak ke? Sedangkan kehidupan dunia yang sementara waktu, kita sanggup korbankan diri kita. Tapi kenapa untuk Allah? Yang Allah nak muliakan untuk kita, kita tak nak buat. Ini nak mudah-mudahan tuan-tuan yang dapat saya kongsikan pada tuan-tuan. Mudah-mudahan perjalanan hidup kita ini dalam kasih pandang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kita ni walaupun dalam erti kata setiap tahun kita menghadapi Ramadan. Beginilah keadaan kita ni. Saya ucapkan terima kasihlah kepada pengusaha masjid ini memberi kongsi sama ilmu berbaik. Kan kita sama ni ordo wali, tak ada lebih, tak ada kurang. Kita ni sebagai hamba Allah. Jadi mudah-mudahanlah dengan asbab kita kongsikan bersama ini menjadikan Allah muliakan kita ni, bukan hanya sekadar hidup di dunia, bahkan Allah memberi kemuliaan yang sebaik-baiknya nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita ni belum tentu sebenarnya, walaupun tak amat zaman kita ni belum tentu kita buat amal ibadah sebanyak yang mungkin, kita belum tentu masuk surga Allah Ta'ala. Tapi itulah kita ni mudah-mudahan apa yang disabdakan oleh Nabi, fa'akhiru idkum minan nar, yang awal Ramadan merupakan rahmat daripada Allah, pertengahannya Allah Ta'ala maghfirah, pertengahan 10, mana 10 pertengahan daripada Ramadan sebagai maghfirah yang Allah berikan pada kita, dan yang akhirnya 10 akhir ini idkum minan nar, mudah-mudahan Allah bebaskan kita daripada bakaran api neraka, kata Allah. Jadi mudah-mudahan hanya sekadar ini yang dapat saya kongsikan. Saya mohon maaf kalau ada kata bicara yang menyinggung perasaan sebagainya, dan tak bukan. Mudah-mudahan untuk meraih kasih sayang Allah Ta'ala. Kita berakhir di akhir puasa akhir ini, Jumaat yang akhir daripada Ramadan. Jadi kita doa kepada Allah, semoga perjalanan hidup kita dalam kasih pandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan kasih sayang rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, Allah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. اللهم نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء برحمتك يا ارحم الراحمين. أشهد أن لا إله إلا الله واستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله واستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله واستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. مولانا دعوهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. تكبير.